Apa poin yang saya nak sebut dekat sini? Kata-kata daripada Miqdad bin Amr. Dia kata, ya Rasulullah, kami orang Islam, sekali-kali kami tak akan jadi seperti pengikut Musa, yakni Bani Israel. Bila mana dia sanggup kata kepada Nabi Musa, idhhab anta wa rabbuka faqatila hahuna qa'idun. Kau akan dapati kami tak akan jadi macam tu. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ayah-ayah, ibu-ibu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, puji dan syukur kita angkat setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala, masih lagi memberikan kelapangan usia kepada kita, dan alhamdulillah dengan rahmat, bimbingan, kasih daripada Allah dapat sama-sama kita bertemu pada malam ni. Kita menunaikan kewajipan kita kepada Allah yang telah menciptakan kita, dan kita mengambil kesempatan sementara menanti kehadiran Isya untuk sama-sama kita berkumpul, berkongsi ilmu. Mudah-mudahan Allah merahmati pertemuan kita pada malam ini, insya-Allah. Ayah-ayah, ibu-ibu muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya menggantikan ustaz yang tak dapat hadir pada malam ni, dan insya-Allah dengan masa yang ada pada malam ni, kita nak kongsi sikit berkaitan dengan sahabat-sahabat kita di bumi Gaza, di bumi Palestin. Kalau kita lihat apa yang berlaku kepada dunia umat Islam, daripada Afghanistan, daripada Iraq, Syria, Libya dan lain-lain umat Islam, hatta di Palestin, semua perkara ini kalau kita lihat benar dengan sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya nak mulakan dengan apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan datang satu waktu yang mana seluruh bangsa akan datang menggerumuni dunia umat Islam, bagaikan orang yang lapar datang kepada talam hidangan yang tersedia di hadapan mereka. Ini antara realiti yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita hidup di zaman yang mana Nabi sebut hadis ni. Ayah-ayah, ibu-ibu muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, antara perkara yang kita tengok dalam seminggu dua ni yang agak menarik perhatian kita, isu berkaitan dengan bumi Gaza ataupun Palestin menjadi pertikaian, pertanyaan kalau kita tengok di sosial media dan sebagainya, dan kita tengok ada di kalangan mereka yang klaim tentang Baitul Maqdis ataupun bumi Palestin. Israel, dia jajah bumi Palestin, dia ambil tanah-tanah penduduk Palestin, dia bina negara di atas tanah-tanah tersebut. Antara hujah mereka, Palestin adalah bumi yang telah dianugerahkan Allah kepada mereka.
Palestin bumi yang telah dikhususkan kepada mereka. Ayam dirahmati Allah sekalian, sejarahnya panjang. Tetapi apa yang saya nak sebutkan, bagaimana satu peristiwa Nabi SAW, saya nak ambil poin daripada kata sahabat Nabi. Saya baru kita masuk kepada cerita sikit. Dalam peperangan Badar Al-Kubra, Nabi keluar dengan para sahabat radhiyallahu ajma'in. Tujuan utama Nabi dalam Badar, Nabi keluar bukan untuk perang. Yang ni kita kena jelas. Sebab apa yang Nabi keluar dalam peristiwa Badar? Nabi keluar dalam peristiwa Badar tak lain tak bukan untuk menahan kafilah dagang Abu Sufyan, yang mana dia ambil harta-harta umat Islam yang ditinggalkan di Mekah. Dia ambil harta-harta tu, dia bawa pergi berniaga, dia bawa pergi berdagang. Nabi nak tahan kafilah tu, Nabi nak ambil bahagian ataupun hak umat Islam yang telah dirampas. Tetapi pergerakan Nabi dihidu oleh Abu Sufyan. Dia menghantar utusan sampai ke bumi Mekah. Dan pada waktu itu pemimpin-pemimpin Quraisy menggerakkan angkatan tentera untuk memerangi Nabi SAW. Tujuan dia nak pergi pertahankan Abu Sufyan tu. Bila mana Abu Sufyan hantar surat yang kedua, kata hampa balik mai dah, kami ni dah berjaya sampai dah, kami dah lari jauh pada Muhammad dah, hampa balik mai. Tapi kerana kedegilan, sombong pimpinan-pimpinan Quraisy pada waktu itu, mereka tekad untuk melancarkan serangan kepada Nabi dan juga para sahabat. Nabi keluar tak ada persiapan . Tentera pun tak bersiap. Lepas tu dengan orang kata senjata pun tak ada kelengkapan. Ayat rahmat Allah sekalian, Nabi panggil para sahabat radhiyallahu ajma'in. Nabi tanya kepada Abu Bakar dan Umar. Nabi tanya kepada sahabat, apa pandangan kamu? Bagi aku pandangan. Abu Bakar dan Umar kata, ya Rasulullah, kita terus. Dia orang nak lawan, kita lawan terus. Nabi dia macam tak berapa nak puas hati lagi. Nabi kata, berikan aku cadangan, berikan aku pandangan. Datanglah Miqdad bin Amr, salah seorang daripada muhajirin yang ada pada waktu itu. Dia datang kepada Nabi SAW, dia kata, ya Rasulullah, bawalah kami ke mana Rasulullah nak bawa. Nak bagi kami ikut pergi mana pun kami ikut. Nak ajak kami pergi mana pun, perang ke tak perang ke, semua kami ikut. Dan engkau akan dapati ya Rasulullah, kami bukan macam kaum Nabi Musa. Kau akan dapati kami ni bukan macam pengikut Musa. Ketika mana mereka mengatakan kepada Musa, izhab anta wa rabbuka faqatila hahuna qa'idun. Ayam dirahmat Allah sekalian. Nabi tak puas hati lagi. Akhirnya Nabi mendapat kata-kata daripada Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Yang tu yang Nabi nak dengar sebenarnya. Ayam dirahmat Allah sekalian. Apa poin yang saya nak sebut dekat sini? Kata-kata daripada Miqdad bin Amr. Dia kata, ya Rasulullah, kami orang Islam, sekali-kali kami tak akan jadi seperti pengikut Musa, yakni Bani Israel. Bila mana dia sanggup kata kepada Nabi Musa, izhab anta wa rabbuka faqatila hahuna qa'idun. Kau akan dapati kami tak akan jadi macam tu. Ayah ibu muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bani Israel, kalau kita baca di dalam surah Yusuf, kita akan tengok itulah permulaan kedatangan mereka ke bumi, orang kata kaum Qibti ataupun ke bumi Mesir. Sebab waktu tu antara pemimpin kerajaan ataupun pemerintah adalah Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Nabi Allah Yaqub dengan keluarga dia pindah masuk ke Mesir. Nabi Allah Yusuf ni orang sayang, orang hormat, orang mulia kan dia.
maka diberikan kedudukan yang baik kepada dia, kepada keluarga dia, bagi kedudukan yang baik, tempat, bagi kawasan. Ayam dirahmati Allah sekalian, generasi bertukar generasi. Dah lama ayam dirahmati Allah sekalian. Tak tahulah puak-puak Bani Israel ni mungkin lama sangat duduk tempat orang ni, dirahmati Allah sekalian. Dia besar kepala ke apa ke, kita tak tahu, tapi sejarah dia memang macam tu lah. Ayam dirahmati Allah sekalian. Akhirnya kaum Qibti buat kezaliman kepada mereka, tindas mereka, jadikan hamba, jadikan budak. Dan puncak kezaliman kaum Qibti kepada Bani Israel adalah anak-anak lelaki yang baru dilahirkan dibunuh. Yang tu yang kita baca sejarah Nabi Allah Musa alaihi salam yang diselamatkan oleh Allah. Ayah ibu-ibu muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan bila mana Nabi Allah Musa, sejarah cerita panjang, Nabi Allah Musa keluar dan dia patah balik ke bumi Mesir untuk menyelamatkan Bani Israel. Ibu sekalian, ni satu kaum yang Allah bagi kat dia orang nikmat banyak. Ni satu kaum yang Allah bagi pertolongan banyak. Ni satu kaum yang Allah bagi kelebihan banyak kepada mereka. Sebab itu yang dirahmati Allah sekalian, bila mana kembalinya Nabi Allah Musa alaihi salam ke bumi Mesir pada waktu itu untuk menyelamatkan puak-puak Bani Israel. Bani Israel dia tengok depan mata dia macam mana Nabi Allah Musa, mukjizat yang ada pada tangan baginda, pertolongan daripada Allah dengan tongkat yang ada mampu mengalahkan sihir-sihir yang dilakukan oleh tukang sihir Fir'aun. Dia tengok depan mata orang. Rahmatullah sekalian. Dan ketika mana mereka lari daripada Fir'aun dan juga kaum Qibti, ni kata rahmatullah sekalian, lari malam. Pagi tu baru geng Qibti ni dia sedang, oi tak nampak langsung puak-puak Bani Israel ni. Lah kali cek-cek rupanya pakat lari dah. Lari semalam. Akhirnya dia orang kejar jumpa rahmatullah sekalian. Sebab apa yang boleh jumpa? Sebab puak-puak ni jalan lambat. Macam mana tak lambat? Dalam duk nak lari tu, dan lagi dia balas barang kat rumah majikan dia. Dan lagi dia curi tu. Dan lagi dia ambil barang tu. Ni puak-puak ni. Rahmatullah sekalian. Dan diorang nampak bagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan tongkat Nabi Allah Musa, Allah perkenankan untuk membelah lautan. Dia nampak benda dah. Diorang masuk ke lautan, seberang daripada lautan selamat, dan diorang tengok depan mata diorang bagaimana Fir'aun dan pengikutnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua tu diorang tengok. Tetapi ayam dirahmati Allah sekalian, dalam tempoh 40 hari Nabi Musa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan kaum dia. Celah-celah tu kaum dia buat patung anak sapi dan sembah patung tu. Ni kata puak Bani Israel ni, rahmat Allah sekalian. Dan rahmat Allah sekalian, mereka duduk di kalangan mereka ni, mereka duduk, dan pada waktu itulah wahyu ataupun Taurat turun di celah-celah mereka. Sebab itu rahmat Allah sekalian, kata Nabi Allah Musa, "Uzkuru ni'matallahi 'alaikum." Ingatlah kamu banyak-banyak kepada nikmat yang Allah bagi kepada kamu. Nikmat yang paling besar Allah bagi kepada Bani Israel adalah mereka itu dikurniakan Nabi yang sangat ramai. Kalau kita tengok waktu Musa ada 2 orang, Musa, Harun. Wafat 2 orang Nabi ni, Allah angkat pula Yusa. Makna dia Nabi ni ramai. Sebab itu dalam sejarah dia orang bunuh para Nabi ni dalam satu hari tu ramai. Ayam dirahmati Allah sekalian. Ini puak-puak ni. Ayam dirahmati Allah sekalian. Ketika mana Nabi Allah Musa alaihi salam sebut kepada kaum dia, "Ya qaumi dkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin." Kata Allah. Allah rakamkan perkataan Musa, "Ya kaumku, wahai orang-orang Bani Israel, masuk kamu ke bumi yang Allah sucikan. Masuk ke tanah yang Allah sucikan, iaitu Baitul Maqdis, Palestin hari ini.
dan jangan kamu lari ke belakang. Sebab apa? Sebab orang yang lari daripada musuh ni adalah orang-orang yang akan rugi, kata Nabi Allah Musa alaihissalam. Sedangkan waktu tu Allah telah menetapkan kemenangan kepada mereka. Dia orang tak percaya ke rahmat Allah sekalian? Dia orang tengok semua benda ni depan mata dia orang, mukjizat, pertolongan daripada Allah. Dia orang tengok depan mata, bukan tak tengok, tapi jenis ketegang ni. Dan ayam dirahmati Allah sekalian, puak Bani Israel ni kalau kita tengok bagaimana Allah rakamkan, dia orang ni Allah ambil bukit letak atas kepala ni. Sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Bila bukit itu dialihkan ke tempat dia semula, sami'na wa asayna, kami tadi ni memang dengar tapi kami sebenarnya tak ikut pun, kami saja aja kena juga kata ikut. Itu helah. Ayam dirahmati Allah sekalian. Sebab itu kalau kita tengok ini sejarah dan hari ini berlaku, dirahmati Allah sekalian. Israel ni buatlah perjanjian apa pun dengan dia, semua dia langgar. Buatlah perjanjian macam mana sekalipun dia langgar. Hatta perjanjian antara bangsa berkaitan dengan perang, tak boleh bunuh budak-budak, tak boleh kacau orang awam, pun dia langgar. Ayam dirahmati Allah sekalian. Yang mana yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita tengok 2 minggu lepas, ketika mana Al-Qassam dia melancarkan serangan ke bumi yang diduduki oleh Israel. Yang dirahmati Allah sekalian, serangan balas itu berlaku. Yang kita duk dengar, yang meninggal ramai-ramai ni dirahmati Allah sekalian, bukan tentera, bukan pejuang Al-Qassam. Tetapi yang kita duk dengar, yang syahid ramai-ramai, meninggal ramai-ramai ni adalah orang awam. Saya dirahmati Allah sekalian, saya rasa ayah-ayah, ibu sekalian pun 2-3 hari ni mesti tak senang duduk. Mesti rasa macam jiwa tak tenteram, nak buat apa pun tak seronok. Bila mana kita dengar pula 2-3 hari lepas hari Selasa, bagaimana kebiadaban, sikap kebinatangan yang diorang tunjukkan. Diorang bom satu hospital yang mengakibatkan korban 500 orang lebih. Dirahmati Allah sekalian. Sebab itu dirahmati Allah sekalian, benda ni benda sejarah, dan diorang ni memang jenis orang yang tak boleh dibagi kepercayaan. Sebab itu dirahmati Allah sekalian, saya 2-3 hari ni saya dengar ucapan daripada Syahid Dr. Aziz Arantisi. Dia kata memang puak-puak ni jenis tak boleh nak berjanji apa, tak boleh nak percaya apa. Dia orang ni bukan jenis faham bahasa, melainkan bahasa jihad sahaja yang mereka faham, kata Syekh, orang kata Dr. Aziz Arantisi rahimahullah. Ayah ibu-ibu muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bila Nabi Allah Musa alaihissalam suruh dia orang masuk ke bumi Palestin, qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Musa, kami tak mau masuk Musa weh. Dalam tu ada orang yang kuat, dalam tu ada tentera yang hebat, dalam tu ada panglima yang hebat, senjata yang canggih. Kami tak mau masuk, tak mau masuk perang dengan dia orang. Allah perintah ni, tu pun dia orang tak mau masuk lagi. Dan dia orang kata kalau puak-puak tu keluar baru kami masuk. Kami kalau nak masuk perang kami tak mau. Ayat dirahmati Allah sekalian. Dan ayat dirahmati Allah sekalian, antara ungkapan mereka kepada Nabi Allah Musa, ini yang Miqdad bin Amr sebut ni. Dia kata, ya Musa, inna lan nadkhulaha abada madamu fiha. Wahai Musa, kami tak akan masuk ke bumi itu selama-lamanya. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila hahuna qa'idun. Kau masuk, kau pergi perang dengan Tuhan kau. Hampa masuk 2 orang ni, menang sekali kami masuk. Ayat dirahmati Allah sekalian, dengan Nabi pun dia orang tunjuk sikap korang ajak. Ni Bani Israel ni, sebahagian besarnya. Ayat ibu dirahmati Allah sekalian. Dan hari ni kita boleh tengok ayat dirahmati Allah sekalian, dia orang nak berhadapan, dia orang tak berani. Dia orang takut nyawa melayang. Dia tak macam orang Islam. Yang orang Islam ni dia yakin bila dia gugur dalam makrakah, dalam peperangan, dia gugur sebagai syahid. Sebab itu orang Islam ni dia sungguh-sungguh untuk berjihad.
Tapi puak-puak ni dia takut rahmat Allah sekalian. Sebab itu dia hanya serang daripada utara untuk memusnahkan bumi Gaza pada hari ini. Ayah-ayah ibu-ibu muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apa yang kita tengok hari ini, rentetan demi rentetan. Apa yang kita tengok hari ini saban waktu, yang mana bermula daripada Palestin, Uyghur dan negara-negara umat Islam yang lain. Saban waktu kezaliman kepada umat Islam itu berlaku. Perkara ni umat Islam sebenarnya tak ada nak tidur lena sebenarnya. Elok nak pejam mata, orang mai sepak kaki. Elok nak pejam mata, orang mai tendang kepala. Elok nak pejam mata, orang mai sepak pula muka. Rahmatullah sekalian, umat Islam tak ada masa untuk rehat sebenarnya bila melihat kezaliman yang berlaku. Dan apa yang disebut oleh Nabi hari ini ada depan mata kita, rahmatullah sekalian. Dan kata sahabat pada waktu tu, sahabat bila Nabi sebut macam tu, dia faham apa maksud Nabi SAW. Sahabat kata, faqala qailun wa min qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, yang kau cerita keadaan umat Islam, adakah kerana kami, yakni umat Islam waktu tu sikit ya Rasulullah? Sampai orang boleh buat macam tu dekat orang Islam, kamu sikit ke? Kami sikit ke? Sebab sahabat dulu zaman diorang rahmatullah sekalian pun tak ramai peringkat awal. Tetapi Islam makin berkembang digeruni. Sehingga ada tokoh daripada Rom datang kepada orang kata Khalid Al-Walid. Tanya kepada Khalid Al-Walid tentang Saifullah, pedang Allah tu betul ke? Sampai kami ni asyik kalah ya. Dalam peperangan Mu'tah, bagaimana tentera Rom ratusan ribu, 200 ribu lebih, 300 ribu. Tetapi berjaya dikucar kacirkan oleh tentera Islam sehingga mereka berundur dan lari. Rahmatullah sekalian. Sahabat bila dengar Nabi sebut ni, sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, kami sikit ke? Kata Nabi SAW, bal antum yawma idzin kathir. Kamu waktu tu ramai, kata Nabi. Ibu sekalian, hari ni 1/4 penduduk dunia orang Islam. Makna dia ramai sungguh orang Islam. Rahmatullah sekalian, ramai. Tapi kata Nabi SAW, walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Tapi umat Islam di akhir zaman ni, kata Nabi, macam buih. Buih, rahmatullah sekalian, ibu-ibu duk basuh baju tu. Tengok buih itu, rahmatullah sekalian, tak kena angin pun pecah. Kita tengok masa dia, kalau kita tengok anak-anak duk main kat taman bu sekalian, masa buih tu kita tengok, wih cantik. Nampak macam berbola api Dragon Ball lah. Tapi rahmatullah sekalian, tak kena angin 2-3 saat, pak, pecah. Kata Nabi SAW, itu keadaan umat Islam di akhir zaman. Sahabat kena pukul. Orang kata sahabat-sahabat kita, saudara kita kena zalim, kena bom, kita bunuh. Kita kalut lagi dengan konsert hari ini. Kita kalut lagi dengan program-program yang bukan mendatangkan faedah, bahkan mengundang maksiat. Kita masih lagi kalut terhadap program-program macam tu. Dan kita ni mai semangat sat dia. Ni orang Islam ni, dia mai semangat tu sat dia. Lepas tu lama pula baru dia nak semangat balik. Kata Nabi, itulah keadaan umat Islam di akhir zaman. Dia ramai tak? Dia ramai. Tetapi Allah jadikan dia ni macam buih di lautan banjir. Yang kedua, kata Nabi SAW, bagaimana Allah tarik al-mahabbah, satu perasaan gerun, satu perasaan takut, satu perasaan izzah daripada diri orang bukan Islam terhadap orang Islam. Dia tengok orang Islam lekeh. Dia tengok orang Islam tak ada nilai. Dia tengok orang Islam boleh buat apa saja. Sebab itu rahmatullah sekalian, kita tengok hari ini di mana-mana orang Islam ada, rahmatullah sekalian, kita tengok ada sebahagian negara umat Islam yang mereka dizalimi. Kita tengok di Palestin, kita ambil yang mudah, kita nampak rahmatullah sekalian, pembunuhan kepada rakyat Palestin.
Ayam dirahmati Allah sekalian, apa dunia kata pada hari ini? Dan dia orang bunuh tu, ayam dirahmati Allah sekalian, dia orang buat tindakan tu dalam keadaan dia orang tak takut dah. Sebab dia orang tahu kalau buat pilah macam mana sekalipun ada orang defend dia orang. Ada orang pertahankan dia orang. Dan hari ini kita tengok terbukti apa yang disebut oleh Nabi SAW. Dia orang tak rasa takut. Bila buat saja kepada orang Islam, paling-paling teruk pun orang buat demonstrasi. Tak apalah, itu solidariti yang kita mampu. Paling-paling teruk pun kutukan, kecaman. Dia kata tak boleh buat lebih daripada itu lah, dia kata. Makna dia dah tak takut untuk buat apa kepada orang Islam. Yang ni yang disebut oleh Nabi yang berlaku pada akhir zaman. Dan kata Nabi SAW, yang mana pada waktu itu kata Nabi, dahlah Allah jadikan umat Islam itu lemah macam buih. Allah tarik perasaan takut di kalangan hati musuh-musuh orang Islam kepada orang Islam. Yang ketiga kata Nabi SAW, Allah campakkan wahan, satu penyakit kata Nabi SAW. Bila sahabat tanya apa itu ya Rasulullah, kata Nabi, hubbud dunya wa karahiyatul maut, iaitu orang yang cinta kepada dunia, dia hanya fikir tentang dunia tetapi dia tidak memikirkan tentang hari akhirat dan apa yang disediakan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayah-ayah, ibu-ibu muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apa yang Nabi sebut itu realiti yang kita nampak pada hari ini. Dan ayah-ayah, ibu-ibu muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebab itu yang dirahmati Allah sekalian, ada juga orang yang dia timbulkan persoalan. Dia kata sebab apalah yang kalut-kalut pergi perang? Sebab apalah yang pergi serang Israel? Sebab apalah yang bergaduh dengan dia orang? Dahlah negara kecil, kelengkapan tentera tak banyak, senjata tak banyak. Yang gatai pergi perang pasal apa? Dan yang paling menduka ceritakan, ada sahabat-sahabat kita yang keluar pula kenyataan tak ada jihad. Ayam dirahmati Allah sekalian, sebab apa yang rakyat Palestin dipertahankan Palestin? Kerana itu tanah air mereka, dirahmati Allah sekalian. Orang mai duduk tempat dia orang ni. Orang mai tumpang minta ihsan. Sebab itu orang Islam ni lembut. Orang Islam ni baik. Kita memang diajar untuk berdamai. Kita diajar untuk tolong orang. Kita diajar untuk santuni orang. Ayam dirahmati Allah sekalian, ini sifat ihsan yang diajar oleh Rasulullah SAW. Tapi kadang-kadang orang ambil kesempatan kepada orang Islam. Palestin tu ibu sekalian, Israel pi ke bumi Palestin, minta ihsan untuk tumpang duduk dekat situ. Minta ihsan sebab dia orang dihina, dia orang dipermalukan, dia orang diaibkan, dizalimi oleh Hitler. Negara Eropah tak mahu kat dia orang. Rahmat Allah sekalian, mai duduk. Orang Palestin sambut, rai, tolong, bagi tempat tinggal dan sebagainya. Rahmat Allah sekalian, duduk mula-mula sikit. Lepas itu rahmat Allah sekalian, pada waktu itu, ni peringatan jugalah kepada orang-orang Islam. Pada waktu itu ada tokoh ulama daripada bumi Palestin, dia dah bagi peringatan. Dia kata Zionis ni, Israel ni jangan buat baik lebih-lebih. Sebab dia orang ni ada satu puak yang tak kenang jasa. Sebab tu kita baca Quran tu. Sebab itu yang kita tengok sejarah, memang puak ni pengalaman memang macam tu. Macam mana kita nak baik dengan dia orang pun sekadar kebaikan yang diperlukan saja. Tapi pada waktu tu rakyat Palestin dia kata kita jangan asabiah, kita jual tanah kita, bagi dia orang tu. Ibu sekalian, Sultan Abdul Hamid tak jual walau seinci tanah Palestin tu. Tapi orang Palestin waktu tu dia jual. Rahmat Allah sekalian. Akhirnya bila jual rahmat Allah sekalian, dia dah ada satu kawasan, dia kepung, dia buat benteng, dia dapat dana, dia dapat peruntukan daripada barat, akhirnya istihar itu negara. Dapat kelengkapan tentera, dapat senjata, akhirnya dia usir penduduk Palestin yang hari ini kita tengok sikit sangat di atas peta. Rahmat Allah sekalian.
Sebab itu rahmat Allah sekalian, Malaysia pun sama lah rahmat Allah sekalian. Mana pun kita kena ambil peringatan. Ada sahabat-sahabat kita yang mai dekat tempat kita, ibu sekalian. Kita layan elok. Diorang dizalimi di tempat diorang. Kita bagi tempat. Kita muliakan diorang. Tapi yang nakal ni, yang kadang-kadang kita pun geram juga, ibu sekalian. Leh-leh selayang pun dia minta dekat kita. Sebab itu rahmat Allah sekalian, yang ni umat Islam kena sedang. Kerana apa rahmat Allah sekalian? Kerana sejarah telah mengajar dunia umat Islam. Ayah-ayah, ibu-ibu muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tanah dia orang dirampas. Dan sebab apa dia orang masih tinggal dan duduk di Palestin? Kerana dia nak jadi wakil kepada kita. Ni kita semua ni dirahmati Allah sekalian, semua ada tanggungjawab kepada Palestin ni. Sebab itu bila kita sebut tentang Palestin, Baitul Maqdis, siapa yang ada hak kepada Palestin dan Baitul Maqdis? Yang ada hak kepada dia adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah sekalian. Sebab apa rahmat Allah sekalian? Di situ adanya kiblat pertama umat Islam, Masjid Al-Aqsa. Rahmat Allah sekalian, ni kiblat pertama umat Islam. Kita kena ingat yang tu. Yang kedua, rahmat Allah sekalian, Masjid Al-Aqsa, masjid yang ketiga tersuci untuk umat Islam. Rahmat Allah sekalian, ni Masjid Al-Falah ni antara masjid yang cantik lah ibu sekalian. Ni kita semayang dekat Masjid Al-Falah, kita semayang dekat Masjid Negeri, kita semayang kat Masjid Bukit Jelutong, semayang Masjid Negara, semayang dekat Masjid Sendayan. Sembahyanglah masjid atas muka bumi ni, buatlah macam mana sekalipun, solat di mana-mana saja, fadilat dan kelebihan dia sama. Sama. Tetapi bila kita Allah pilih untuk pergi ke Al-Aqsa, Allahu Akbar, 500 kelebihan gandaan yang Allah bagi kat kita. Kita angkat takbir di Masjid Nabawi, 1000 gandaan kelebihan. Kita angkat takbir di bumi Al-Haram, Masjidil Haram, 100,000 kelebihan. Rahmat Allah sekalian. Yang ada dekat sini ni ramai, kalau saya tanya malam ni, banyak yang dah pergi ke Mekah dan Madinah banyak kali dah. Ada orang saya jumpa haji saja 3 kali. Haji saja 3 kali. Umrah paling kurang setahun sekali. Rahmat Allah sekalian. Tapi kalau kita tanya, biasa tak pergi ke Al-Aqsa? Mereka akan jawab, tak biasa. Ayah yang dirahmati Allah sekalian. Sedangkan ini adalah bumi ataupun masjid ketiga yang tersuci kepada umat Islam. Ayah, ibu-ibu muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi SAW sebut dalam hadis. Nabi kata, kamu jangan duk payah-payah. Kamu jangan susahkan diri kamu kumpul duit. Kamu jangan susah-susahkan diri kamu dalam perjalanan yang panjang. Tak payah duk susah. Melainkan 3 tempat. Maksud hadis Nabi ni, kalau kamu pi 3 tempat ni, dalam keadaan kamu sukar, kamu susah, kamu pi. Kalau kamu boleh pi, kamu pi juga. 3 tempat saja kata Nabi. Walaupun terpaksa susah dan sukar. Iaitu Masjid Nabi, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Hari ini 2 masjid ni kita bebas, ibu sekalian. Tapi Masjidil Aqsa kita tak bebas untuk ke sana. Kita tertahan ke sana. Kita berhadapan dengan risiko untuk ke sana. Ayam dirahmati Allah sekalian, kalau Allah takdirkan bumi itu, Palestin itu, Baitul Maqdis, Al-Aqsa itu berada pada genggaman umat Islam. Ayam dirahmati Allah sekalian, saya nak tanya, siapa yang ada cita-cita nak pergi solat dekat Masjidil Aqsa? Saya rasa semua teringin ayam dirahmati Allah sekalian. Sebab apa? Itu adalah masjid ketiga tersuci kepada umat Islam. Ayam dirahmati Allah sekalian. Dan yang ketiga ayam dirahmati Allah sekalian, itu adalah bumi Isra' Nabi SAW. Dalam perjalanan Isra' Nabi cerita tentang Baitul Maqdis, tentang Palestin, tentang Al-Aqsa. Nabi cerita ayam dirahmati Allah sekalian. Dan pada waktu itu, sahabat-sahabat ni seolah-olah mendapat hint, isyarat daripada Nabi. Al-Aqsa itu perlu berada pada orang-orang Islam. Sebab itu kita tengok ketika mana tentera umat Islam mendatangi Palestin. Pemimpin-pemimpin utama, panglima-panglima utama, Abu Sufyan, kita tengok Muawiyah. Kita tengok Khalid. Kita tengok Abu Ubaidah. Sa'ad bin Abi Waqqas, semua panglima hebat-hebat ni dikerahkan
untuk memerdekakan Baitul Maqdis. Ayat rahmatullah sekalian, hari ini Baitul Maqdis ataupun orang kata Al-Aqsa tidak berada dalam genggaman umat Islam. Sebab itu rahmatullah sekalian, kita kena bercita-cita untuk mendapatkan semula bumi yang suci kepada umat Islam. Ayat rahmatullah sekalian, ada juga orang kata tak ada jihad di bumi Palestin. Ayah rahmatullah sekalian, kita nak tengok hadis Nabi SAW. Nabi SAW sebut di dalam hadis yang mana kata Nabi SAW, orang-orang yang disebut sebagai syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, ada 5 kumpulan manusia yang disebut oleh Nabi SAW, mereka itu berada di dalam syahid. Yang pertama kata Nabi SAW, iaitu orang yang mati ataupun orang yang terkorban ketika mana berlakunya ta'un, wabak. Rahmatullah sekalian, sebab itu kalau kita tengok COVID sebelum ni, wabak. Kalau orang tu dia jaga iman dia, sahabat-sahabat kita yang mungkin terkorban ketika COVID, kalau dia jaga iman dia kepada Allah, kepada Rasul, mudah-mudahan pahala syahid lah dekat dia. Yang kedua kata Nabi SAW, orang yang meninggal kerana sakit perut. Ibu-ibu kita, kakak-kakak kita, yang ketika mana dia nak lahirkan anak, contoh rahmatullah sekalian, dia lahirkan anak dan dia meninggal. Sebab itu pastikan jaga iman kepada Allah, kepada Nabi, dan taat kepada suami. Mudah-mudahan kalau dia gugur pun dia mendapat pahala syahid. Yang ketiga kata Nabi SAW, orang yang terkorban kerana tenggelam, iaitu lemas. Dan yang keempat, orang yang terkorban kerana runtuhan. Sebab itu kita duk sebut hari ni 3,000 lebih orang dah. Kita sebut syahid. Sebab apa? Kebanyakan diorang ni sekalian mati ataupun meninggal disebabkan tertimpa runtuhan akibat serangan peluru daripada Zionis. Saya dengar apa yang disebut oleh Nadir An-Nuri. Dia kata dulu ni Israel dia bagi isyarat yang dia nak bom tempat tu. Lah ni dia tak bagi isyarat, dia hantar terus dia bom. Dia suruh orang keluar, dalam perjalanan dia bom. Sebab itu rahmatullah sekalian, tak ada perjanjian apa, tak boleh percaya dah rahmatullah sekalian. Orang duk kata PBB. Saya pun tak tahu kita nak percaya macam mana. Sedangkan kalau kita tengok rahmatullah sekalian, Amerika sendiri menjadi pendukung hatta memberi bantuan kepada Israel. Sebab itu rahmatullah sekalian, kita tak ada selain daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengadu. Dan umat-umat Islam, orang kata pemimpin umat Islam kena melihat perkara ni. Ayah ibu dan rahmatullah sekalian. Dan yang kelima kata Nabi SAW, orang yang disebut syahid, iaitu mereka yang gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang syahid, mereka yang meninggal ketika mana berhadapan dengan musuh. Ayah rahmatullah sekalian, bila sebut pula tentang jihad ni rahmatullah sekalian, kata Nabi SAW, siapa yang terbunuh mempertahankan agama dia syahid. Dia orang di sana mempertahankan Al-Aqsa. Kata Nabi SAW, orang yang terbunuh mempertahankan darah dia, mempertahankan keluarga dia, mempertahankan harta dia, dia juga dikira sebagai syahid. Hari ini dia orang cuba untuk mendapatkan semula hak mereka yang telah dirampas. Ayam rahmatullah sekalian, sebab itu kadang-kadang kita nak keluar kenyataan apa pun, kita tengok sama perasaan sahabat-sahabat kita dekat sana rahmatullah sekalian. Dalam keadaan macam tu, kalau kita keluar kenyataan tak ada syahid, tak ada jihad, terluka hati sahabat-sahabat kita. Sebab itu rahmatullah sekalian, kita kena ada solidariti kepada rakyat Palestin, kepada saudara-saudara kita, kerana dia orang mewakili kita untuk mempertahankan kesucian bumi umat Islam. Ayam rahmatullah sekalian, antara yang kita boleh buat pada hari ini, ayam rahmatullah sekalian, iaitu dengan kita memperbanyakkan sedekah, infak kepada tabung-tabung yang kita boleh yakini. Rahmatullah sekalian, bagi sumbangan. Kalau esok ni rahmatullah sekalian, kita boleh dah ada amount satu jumlah, kita nak bawa family kita keluar berjalan-jalan ni, rahmatullah sekalian, ambillah sikit habuan untuk kita bagi kepada saudara-saudara kita.
Sebab orang Islam ni kata Nabi dia macam satu jasad. Satu anggota, satu orang kata di bahagian badan kita sakit, seluruh anggota badan tak boleh tidur lena. Saya yakin yang ada malam ni rahmat Allah sekalian ni 2-3 hari ni nak buat kerja apa pun tak apa nak seronok. Macam mana tak seronok? Macam mana nak seronok sebab semua kaki TikTok. Buka TikTok tengok orang kena bom. Buka TikTok tengok saudara kita mati. Buka TikTok tengok anak-anak yang gugur. Sekalian kita tak senang duduk. Sebab itu Nabi kata orang Islam ni seumpama satu jasad. Kita kena ada perasaan solidariti dengan dia orang ni. Yang kedua, ayah-ayah dirahmati Allah sekalian, kita memperbanyakkan orang kata doa kepada sahabat-sahabat kita di bumi Palestin. Ini adalah selemah-lemah yang kita miliki, senjata yang kita ada, iaitu doa kepada mereka. Jangan orang kata biarkan hari kita yang berlalu ni tanpa kita panjatkan doa kepada saudara-saudara kita di bumi Palestin. Ayat rahmat Allah sekalian. Dan Nabi sebut tentang wahan, iaitu hubbud dunia wa karahiyatul maut. Kita tengok hari ini rahmat Allah sekalian, yang mana ada orang yang dia nak jaga perdagangan dia. Dia nak jaga ekonomi dia. Dia nak jaga tempat dia. Sehingga dia boleh tutup mata melihat kezaliman yang berlaku kepada saudara-saudara dia di bumi Palestin. Dan ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu ayah-ayah ibu-ibu muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ada pula orang sebut sebab apa tak keluar aja daripada bumi Palestin tu. Ayah dirahmati Allah sekalian, itu tanah dia orang. Mereka itu orang-orang yang menjajah, yang merampah. Dan orang-orang Palestin duduk di situ untuk mempertahankan dan mengembalikan hak mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada mereka dan menghancurkan Zionis Israel dan sekutunya dengan sehancur-hancurnya. Mudah-mudahan Allah angkat doa kita dan Allah perkenankan. Yang mana yang baik itu daripada Allah, yang lemah dan kurang saya mohon maaf banyak-banyak. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.